Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang lepas kita telah membicarakan tentang prinsip perundangan Islam yang berkisah atau melingkari ruang yang berkaitan dengan maqasid syar'iyyah ataupun tujuan syarak, ya. Iaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal fikiran, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta benda. Jadi dari perspektif undang-undang jenayah Islam, sebab kita berbincang dengan kanun jenayah syariah, berpaksikan kepada undang-undang yang berkaitan dengan jenayah syariah ini, undang-undang yang berkaitan adalah untuk menjaga kelima-lima perkara tadi dalam bentuk hudud, qisas dan ta'zir. Pada hari ini kita akan bincangkan mukaddimah kepada pelaksanaan hukuman hudud, qisas, diyat dan ta'zir, ya, di mana terdapatnya perbezaan di antara hukum-hukum tersebut, di mana dalam kesalahan hudud dan qisas hakim tidak mempunyai pilihan. Ya, apabila suatu keputusan berdasarkan kepada perbicaraan dalam mahkamah, hakim daripada perbicaraan tersebut mendapati seseorang itu bersalah berdasarkan kepada bayinah ataupun qarinah yang ada, bukti, evidence, ya, keterangan yang cukup berdasarkan kehendak syarak, maka hakim kena jatuhkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Ada pilihan lain? Tak ada. Kalau cukup syarat-syarat dia, tak boleh pilih. Boleh tak nak penjara? Tak boleh. Boleh tak nak buang negeri? Tak boleh. Kalau cukup syarat dia, potong tangan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, sebab keduanya dengan 100 sebatan. Kalau dah berzina, terbukti cukup dengan syarat-syaratnya, maka kena sebat 100 sebat. Boleh tak nak penjara? Tak boleh. Penjara boleh sebagai tambahan, sebab selain daripada hukuman sebat, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Penzina dari kalangan anak dara dan teruna sebat 100 sebat, dan buang negeri setahun. Buang negeri setahun itu tengok relevannya hari ni, mungkin buang negeri pun tak ada tempat nak buang, semua tempat sama je. Jadi penjara adalah lebih munasabah dalam buang negeri tersebut, sebab tujuan buang negeri itu ialah untuk mengasingkan pesalah daripada persekitaran dia buat kesalahan. Jadi penjara lah boleh. Tapi nak ganti 100 sebat dengan penjara, tak boleh. Tak boleh, ya. Itu maksudnya kalau hudud. Kalau qisas pula, seseorang yang membunuh dengan sengaja, ya, qatlul amd, ya, iaitu orang yang membunuh dengan sengaja, maka balasnya ialah bunuh juga. Bunuh. Boleh tak hakim kata saya nak tukar hukum ni, bunuh ni rasa sekarang tak sesuai? Sebab hari ni memang ada golongan yang berkempen untuk menghapuskan hukuman mati dalam masyarakat kita. Berkempen untuk menghapuskan hukuman mati sebab nak ikut standard US lah, standard pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mana setiap-tiap negara dah mula menerima
penghapusan hukuman mati. Tak ada hukuman mati lagi, cukuplah mati, tak boleh tambah mati dengan kematian. Mematikan orang tak boleh dibalas dengan kematian, dengan mematikan orang lain pula. Sebab satu mati jadi dua pula mati. Kerana terlampau berharga nyawa, tak boleh bunuh. Ni timbul masalah pula. Jadi ni ada golongan yang berjuang begitu. Ya? Ya? Tak dengar apa? Dia tak nak hukuman mati lah, tukar hukuman lain lah, penjara ke. Dia tak nak hukuman mati. Maknanya hukuman mati kalau boleh nak hapus. Jadi dalam negara kita, hukuman kalau bentuk hukuman penjara dengan denda je. Sebab ada satu lagi sebab. Adakah sebab memadai untuk kes orang bunuh orang? Jadi ini masyarakat mesti menolak standardized hukum berdasarkan pemikiran akal barat. Yang kita nak ikut barat sangat tu buat apa? Dia pun tak selesai masalah, negara dia pun tak hilang pembunuh, bunuh berlaku berterus-terusan, budak kecil mau tembak orang, tak tunggu orang tua, budak-budak lagi dah tembak orang dah. Tak selesai pun masalah. Kalau dengan buat hukuman tu selesai masalah, okey. Tapi sudah pasti tidak, kerana Allah Ta'ala yang buat hukum ni, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi pendek katanya tak boleh. Mungkin kalau menghapuskan mati mandatori, menghapuskan mati mandatori ini semasa dia fix semasa berkenaan dengan hukuman jenayah. Kita ada 39B, ya? Banyak dah orang kena hukuman gantung sebab 39B, tapi tak kurang juga hak jual dadah ni. Betul tak? Sebab kadang-kadang hak kena 39B gantung tu bukan tuan dia punya pun, bukan tuan punya pun. Sebab the ingredients untuk mengatakan seorang itu bersalah ialah mere possession, pemilikan semata-mata. Kalau dibuktikan orang tu memiliki satu jumlah dadah yang tertentu, dia kena hukum. Contohnya, jumpa dalam kereta dia, tak ada orang boleh akses kereta dia melainkan dia saja. 100 gram heroin, memang gantung. Ya, 900 gram ganja, gantung. Ya, jumpa dalam beg dia bawa hand carry, bawa naik flight, bawa apa, tangkap, dalam dia ada, gantung. Walaupun dia bukan pemiliknya, tapi sebab dia tak boleh nak kata, dah duduk dalam pegangan dia, nak kata orang punya melainkan ada bukti-bukti lain lah. Jadi dalam nak menolak kita katakan pembuktian mere possession, pemilikan tersebut, selalunya dalam burden of proof, iaitu beban pembuktian terletak kepada orang yang dalam miliknya ada dadah itu, bahawa itu bukan dia punya. Padahal kalau ikut kaedah Islam, al-bayyinatu alal mudda'i, keterangan adalah dibawa oleh orang yang menuduh. Ni orang yang tertuduh kena jawab. Okey, sebenarnya ada banyak angle yang kita boleh tengok, tapi saya nak sebutkan bahawa tadi pemilikan. Ada budak-budak umur 18 tahun datang dari kampung kerja, ataupun datang kita orang nak buat satu trip pergi ke Egypt, pergi ke Filipin, pergi ke manalah, Bali ke, orang tak kisahlah. Siapa yang nak pergi sila daftar nama. Segala perbelanjaan ditanggung, bahkan beg pun disediakan. Semua sedia. Siap baju je. Jadi orang mau masuk
bawa beg. Bukannya reti dalam beg tu boleh kerak kompartmen yang boleh letak simpan barang. Tiba-tiba kena tangkap. Nak jawab apa? Orang yang bawa teh tak ada, saya kita orang tak. Habis kena. Ini berlaku. Dan dalam kes-kes jenayah yang berkaitan dengan dadah 39B memang banyak kes macam tu, maka kena gantung. Jadi itu kalau memang ada mandatory, tak boleh lari, kena hukum gantung. Okey, kalau yang ni kita katakan menghapuskan hukuman mati mandatori, tetapi hukuman mati tetap ada, tetapi diserahkan kepada hakim. Tapi dia lari sikit daripada konsep kita tadi. Konsep kita kalau dalam kes bunuh, sebab tadi dadah dengan bunuh itu mungkin beza sikit kan. Dalam kes bunuh tadi, hakim tidak ada pilihan. Kalau kalau bunuh orang, hukumannya mati, iaitu 302. Tapi yang dikatakan hukuman mati tadi itu disebut secara umum. Kalau secara umum merujuk kepada 39B, kita bersetuju. Tapi kalau merujuk pada 302, kita tak bersetuju. Macam mana kita nak bersetuju? Bunuh orang tak dihukum bunuh, macam mana? Tak boleh. Walaupun hukuman itu walaupun kita nampak mahkamah yang melaksanakan hukuman itu tidaklah ada ruh Islam, kan? Tak ada lah mahkamah sivil. Tetapi hukuman yang ada itu adalah hukuman yang paling dekat dengan hukuman Islam, 99.9%. Sebab dalam Islam bunuh hukuman bunuh, dah itulah paling dekat sekali. Yang ni kita tak boleh, ya. Tapi biasalah dia orang kadang-kadang kalau tak boleh, dia akan tukar dulu strategi. Orang yang tak nak ni, sebab dalam negara kita ni ada golongan yang memang sebenarnya dia nak hapuskan mana-mana hukuman yang dekat dengan Islam sebenarnya, berdasarkan perancangan barat. Jadi kalau dia tak boleh buat semua, dia buat sikit dulu. Dia ambil kaedah fiqh juga. Ma la yutraku kulluh, ma la yudraku kulluh, apa tu? Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa-apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Daripada nak tinggal semua, maknanya nak hapuskan hukuman ni, biar lu. Kita yang berkaitan dengan mandatory, tapi hak tak mandatory tu boleh lama-lama dia sikit-sikit. Itulah perjalanan orang yang menentang syariat, macam itulah. Melawan syarat. Kita tengoklah kalau dalam negara kita boleh tengok banyak. Jadi kalau kita nak sebut berkaitannya ialah apa tu, penentangan berkaitan dengan mahkamah syariah tidak ada bidang kuasa. Dia seumpama menyatakan mahkamah syariah tak perlu wujud. Tapi dia tak kata tak boleh wujud. Dia kata ini bukan bidang kuasa mahkamah syariah. Dia macam itu. Dah kalau liwat bukan bidang kuasa mahkamah syariah, kemudian apa tu, sumbang mahram bukan bidang kuasa mahkamah syariah, macam mana? Macam mana kalau itu bukan bidang kuasa mahkamah syariah? Lalah sekali tak ada lah bidang kuasa mahkamah syariah. Lalah sekali memang sebenarnya dia nak tuju mahkamah syariah tak payah ada pun, sebab semua boleh dibuat di bawah mahkamah sivil lah. Jadi macam tu. Okey, cukup itu, nanti mungkin kita boleh sentuh lagi pada kali yang lain. Tapi yang pertama, dalam kehakiman Islam, pelaksanaan hukuman hudud dan qisas tidak boleh ada pilihan. Kalau didapati bersalah cukup syaratnya, hukuman tersebut mesti dilaksanakan berdasarkan kepada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang telah disabitkan kesalahan dalam mahkamah melakukan jenayah syariah yang wajib dijatuhkan hukuman hudud atau qisas, hakim tak boleh pilih hukuman lain. Ya, kita dah sebut tadi, curi tak boleh, ya, membunuh tak boleh. Ya, tak dengar apa? Itu bukan hakim. Itu bukan kuasa hakim. Dalam kes pembunuhan, ya,
Apa tu? Sesiapa yang mendapat faman ufiya au min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapat kemaafan daripada saudara orang yang kena bunuh, ya, kau dapat kemaafan, maknanya laksanakanlah kemaafan tersebut dengan baik, ya, wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan juga kita kata maksud di sini ialah orang yang diberi kemaafan itu dia bayar. Orang yang menerima kemaafan tu jangan pula dengan sebab dia maaf tadi dia ambil cari jalan lain, lepas ni aku tak puas hati. Sebab apa? Kalau dia kena hukum bunuh tak puas hati, dia kelak, dia potong cincang. Aku nak cincang juga, nanti kalau kena tangkap nak gantung je. Contoh macam tu kan, tak puas hati. Kalau boleh aku nak seksa dia biar mati dalam masa 30 jam. Kerak jari satu, gerak sikit, mana buat macam tu, tak boleh, ya. Tapi maknanya itu faman ufiya lahu min akhi, siapa yang mendapat kemaafan daripada akhi, saudara, iaitu waliyuddam, waris darah dia maaf, maka boleh diberi kemaafan. Sama ada kemaafan turun daripada bunuh kepada dia ataupun kemaafan seluruh sekali. Boleh maaf semua sekali. Tapi bukan hakim, itu bukan hakim. Hakim tidak ada hak. Hakim kata kita buatlah, tak apa, dah ada hukum, kita buat, tak boleh. Hakim kena tanya, disebabkan hukuman qisas ke atas kematian ni adalah hak kamu waris, apa pandangan kamu? Kamu nak maaf ke kamu nak hukum? Hakim boleh tanya, apa kamu nak buat dengan benda ni? Nabi pernah tanya kepada saudara kepada seorang perempuan yang dia mati kena himpit dengan batu, dihimpit orang batu, golek batu, himpit mati. Macam mana ni Nabi kata? Kalau waris kata bunuh, waris kata maaf, ya. Okey. Okey, hukuman qisas dan hudud terdapat sedikit perbezaan antara keduanya, di mana qisas hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman itu ke atas penjenayah jika mangsa atau warisnya atau mangsa. Waris tu kalau matilah, kalau mangsa tu kalau potong tangan, ya, orang yang kena potong tangan dia nak maafkan. Itu ya. Jadi mangsa tu sendiri kata tak apalah, saya maaf, nak macam mana, tangan saya dah potong dah, tak boleh buat apa dah, biarlah dia nak potong tangan dia, kesian pula nanti macam mana nak kerja cari makan bagi anak dia, saya maafkan dia. Maka layaklah dia untuk mendapat diat. Diat tangan, satu tangan 50 ekor unta. Mana? Potong tangan dalam kes qisas, iaitu dia panggil potong tangan orang, bukan potong tangan hukuman. Ini potong tangan jenayah potong tangan dibalas dengan potong tangan, bukan mencuri. Kalau mencuri itu jenayah lain dah, itu bukan dalam qisas, itu hudud. Dalam hukuman qisas dia tanya waris ataupun mangsa. Tapi dalam hukuman hudud tak ada pilihan, itu saja satu-satunya hukuman. Apa yang Allah Ta'ala tentukan itulah. Kalau potong tangan, potong tangan. Kalau potong tangan dan kaki, potong tangan dan kaki. Kalau bunuh, ya. Jadi hukuman qisas wajib dikenakan atas kesalahan yang melibatkan hak orang perseorangan. Sebab tu dia boleh minta maaf, boleh maaf, merayulah dia minta maaf. Maaflah, saya sanggup bayar berapa pun, walaupun unta yang ditentukan dalam syarak itu 100 ekor, nilaiannya kita ambil lah nilaian yang agak tinggi sikit, iaitu 1 juta, ya. 100 ekor tu 1 juta. Maka kita katakan tadi, orang yang keluarga ataupun orang yang membunuh tadi, dia merayu kepada keluarga si mati, maaflah saya bayar 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. No, tak nak. 10 juta. 10 juta saya terima.
Boleh juga. Ha. Okey. Dia sebenarnya berdasar kepada kiraan harga unta. Pada zaman Nabi harga 4,000 dinar. Pada zaman Saidina Umar berharga 8,000 dinar contohnya. Jadi dia bukan kira kerana harga tadi, tapi kerana harga unta. Kalau unta kita harga 10 juta 100 ekor, 10 juta. Tapi tadi saya nak maklumkan bahawa kalau orang keluarga tadi tu dia enggan terima, saya tak nak maafkan. Orang tadi berhak untuk membuat tawaran. Ini berdasarkan pandangan ulama lah, ya? Tak ada kita katakan dalil yang khusus, tetapi disebabkan 100 itu hak kepada waris, maka kalau orang nak bagi 200 pun waris boleh terima. Nak bagi 300 ekor unta pun waris boleh terima. Jadi makna negotiation ini sebenarnya berlaku dekat Arab Saudi. Satu hari yang seorang putera telah membunuh orang rakyat biasa, tapi orang rakyat biasa tu pun orang yang baik dia juga, ditawarkan sehingga 5 juta. Dia tetap tak nak terima. Kalau dia terima, lepaslah hukuman mati tadi. Tapi walaupun lepas hukuman mati, itu hak yang merupakan hak kepada mangsa ataupun keluarga mangsa. Tetapi dalam hukuman qisas, hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir. Walaupun lepas, tapi dia tak lepas tu, hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir ke atas orang yang bersalah tadi. Tapi hukuman qisas tak boleh dah, sebab dimaafkan. Ya. Jadi tadi hakim dalam qisas tidak ada kuasa memaaf. Hakim dalam qisas, bahkan dalam apa-apa hukuman pun, dalam hudud tidak ada kuasa memaaf. Dalam ta'zir, dia bukan kuasa memaaf, tapi kuasa menjatuhkan hukuman yang paling ringan atau hukuman yang paling berat, ataupun hukuman di antaranya. Dalam Islam, konsep kemaafan hanya didapati daripada waris dan juga mangsa. Waris dan mangsa saja boleh beri kemaafan. Mungkin dalam negara kita mempunyai konteks pemaafan yang berbeza, sebab di sana ada kemaafan ataupun keampunan daripada yang di-Pertuan Agong, sultan ataupun raja, yang di-Pertuan Negeri dan sebagainya, pun sebenarnya bukan kuasa mereka. Bukan kuasa, nama je kuasa sultan, kuasa agung. Orang yang nak diampunkan itu mesti dicadangkan oleh lembaga pengampunan. Bukannya sebenarnya sultan tu macam merasmikan je, okeylah saya itu. Tapi sebenarnya sebelum diampunkan tu, nama itu mesti diangkat melalui proses yang ada dalam lembaga pengampunan, Board of Pardon. Kena tengoklah siapa dalam tu pula. Siapa jadi pengerusi Board of Pardon, siapa jadi ahli dia. Kalau dia orang tak setuju, tak boleh. Jadi kalau kita nak kata agung raja pun tak tepat juga. Ya, tapi setelah dia dikemukakan, barulah agung. Kalau dia tak dikemukakan, agung pun tak, sultan pun tak boleh ampun. Dia tak boleh langkah proses tersebut. Itu kuasa yang diberi oleh perlembagaan dan undang-undang negara kita. Proses dia ada SOP dia. Ya? Okey. Tapi dalam Islam tak wujud. Ya? Tak wujud pengampunan tersebut. Okey. Okey, hakim bila dia nak menjatuhkan hukuman dalam hudud ke qisas ke terhadap penjenayah, berdasarkan kepada keterangan saksi ataupun pengakuan, dan kalau pengakuan tersebut, kadang-kadang satu kesalahan itu dia dihukum kerana pengakuan.
Sebenarnya pengakuan adalah satu bukti yang paling kuat sekali. Sebab dia mengaku buat. Dia sendiri mengaku. Tapi pengakuan tu ada syarat-syarat dia. Pengakuan itu dibuat dengan rela hati, tidak ada paksaan contohnya. Dan ada syarat lain, iaitu pengakuan boleh ditarik bila-bila masa. Berlaku kepada Ma'iz al-Aslami yang mengikrarkan perbuatan zina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku berzina." So, kata, "Betul ke? Tak kau cium-cium je kot?" Tak. Dia kata, "Saya tahulah, saya dah kahwin." "Entah kau mabuk kot." Diulang-ulang. Jadi di situ pengakuan tak boleh sekali. Pengakuan tak boleh sekali. Kalau sekali tak cukup syarat. Jadi pengakuan itu boleh dikatakan sehingga 4 kali pengakuan, mewakili 4 saksi. 4 kali pengakuan. Sama juga kepada perempuan Al-Ghamidiyah yang datang mengaku kepada Nabi. Nabi kata, dia kata mengandung ni, anak ni luar nikah berzina. Nabi kata balik dulu. Berulang-ulang kali. Mula-mula Nabi tak terima. Nabi Ma'iz al-Aslami pun Nabi tak tengok, Nabi paling ke lain. Nabi ulang-ulang sehingga lebih kurang 4 kali lah, sebagaimana 4 orang saksi. Dan apabila cukup 4 kali, tiba-tiba Ma'iz al-Aslami ketika dihukum, dia lari. Tak tahan sakit, kena baling batu, kena rejam. Orang dah berkahwin, kena rejam. Dia lari. Sahabat-sahabat pakat kejar, baling sampai mati. Nabi kata, "Kamu telah membunuh dia. Sepatutnya kamu, apabila dia lari, jangan lagi menghukum. Tak boleh hukum dah." Maknanya retraction ataupun menarik semula pengakuan. Menarik balik semula pengakuan dibenarkan pada bila-bila masa sekalipun. Hak tak bolehnya dah habis hukum dah, nak tarik je ni dah kena hukum habis dah. Tapi kalau tengah berjalan hukum pun boleh lagi. Tak dikira main-main. Tak dikira main-main. Sebab itu hak, itu adalah hak orang yang mengaku. Sebab dia kalau disabitkan bersalah kerana saksi, dia tak boleh. Ini kerana pengakuan. Mengaku, sendiri mengaku. Boleh tarik balik. Okey. Banyak lagi lah syarat, nanti kita bincang secara detail dalam bab dia lah. Ini cuma pengenalan kepada cara menjatuhkan hukuman. Okey, apabila hukuman qisas dimaafkan oleh mangsa atau oleh wali atau waris mereka, ya, hukuman yang nak dijatuhkan, hukuman diat boleh dikenakan, ya, kalau hukuman qisas tadi dimaafkan. Okey. Ataupun yang keduanya, hukuman qisas boleh juga tidak dilaksanakan kerana anggota yang nak dihukum itu ada masalah. Ya. Seperti hilangnya anggota yang akan dikisas tadi, disebut sebagai satu sebab yang syar'i, seperti hilang anggota yang akan dikisas tadi atau anggota tersebut sakit dan sebagainya. Jadi dia potong tangan kiri, jadi kita, orang yang potong tadi, kita nak potong di tangan kiri, tapi dia masalahnya orang yang nak potong tangan kiri tu, dia baru je accident, tangan kiri tak ada lah. Dah bodong. Masa dia kerak tangan orang tu, tangan kiri ada lagi. Tapi sekarang dia mari-mari dekat tu nak jalan hukum, tak ada lah tangan kiri. Tak boleh lah. Tapi ditukar kepada diat. 50 ekor unta tadi. Kalau mati tadi 1 ekor unta, ni 50 ekor unta. Tak ada lah. Ataupun nak potong tangan kanan tak boleh, kiri dengan kiri. Dia ada satu tangan, orang yang kena potong tangan tu sebenarnya tangan dia satu tu tangan lembik. Dulu masa kecil-kecil accident, tulang dia pecah, tangan betul dia angkat, berayun ada lah tangan, tapi tak boleh, tak ada function.
Jadi orang yang potong tadi tu tak boleh dipotong tangannya, sebab tangan dia berfungsi elok, tak boleh diganti. Disebabkan dia potong tangan yang tak elok, dia tak boleh potong tangan yang elok. Itu keadilan Islam, tak boleh ya? Okey. Ataupun ada kes-kes lain seperti pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan kemalangan, ataupun kita kata tersalah. Qatlu shibhul am, qatlu al khata, qatlul khata. Dua kesalahan ni, dia bunuh orang juga, tapi secara kita katakan macam tak langsung lah ya. Jadi dia tidak boleh dihukum bunuh. Macam mana? Saya dah cerita sebenarnya, tapi ni mengulang, tak apalah, banyak kali ulang sikit. Macam dekat kampung saya tu, dulu dia orang buat padi huma. Padi huma ni dia bukan padi sawah. Padi sawah dia ada air kan, padi huma dia tak ada. Dia boleh buat dekat atas tanah biasa, dekat bukit tak ada air pun tak apa. Jadi selepas daripada menuai, banyak burung wok apa burung apa tu, banyak main kat bawah cari makan apa semua, puyuh lah apa ke. Jadi nak tangkap dia macam mana? Dia orang pasang jaring, tok tiang pasang jaring, sama ada halau atau biar je. Besok pagi tengok penuh burung kat itu makan. Masalahnya besok pagi tengok orang tergulung mati. Orang tergulung mati. Itu namanya qatlul khata. Jadi kalau macam tu bunuh accident, tak sengaja tersalah bunuh tadi tu, tidak boleh dihukum bunuh, tapi dia mukhaffafah. Satu lagi pula, dia bunuh orang tapi bukan dengan senjata yang boleh membunuh. Dia bukanlah pendekar pun, dia lempang mati, dia tumbuk mati, padahal dia tak pendekar pun, tahu macam mana mati. Kalau dia tu orang kata memang macam Bruce Lee ke, tumbuk orang mata campak macam Mak Ali ke, tumbukan macam 1 tan tumbukan, kena kepala memang putu kepala mati, itu dah pakar, itu memang bunuh. Tapi kalau ni orang biasa je, ataupun dengan lebih mudah lagi, berlaku di Perlis seorang ustaz dia rotan anak murid dia, sebenarnya anak angkat dia rotan. Dengan sebab rotan sebesar ibu jari tadi, mati. Itu dipanggil qatlu shibhul amd. Juga tidak boleh dihukum mati. Tak boleh hukum mati. Tak, macam mana hukuman dia? Hukuman dia adalah diat mughallazah, diat yang berat. Bayar diat yang berat. Sebab dia tadi bukanlah dia nak, tapi itu saya bukan nak sebut cikgu tadi buat tadi, tapi nak sebut contoh, gunakan rotan saja. Rotan tu tak boleh mati pun. Orang lain rotan lagi besar pun tak mati, ini mati. Memang dalam kes tersebut budak mati bukan kerana rotan, tapi kerana kena fit. Dia sawan, bukan mati tu lepas rotan mati. Lepas mati tu dia lepas rotan tu berapa hari dia pun kena fit, masuk hospital, mati fit, mati sawan. Tapi dia dibicara di bawah 302. Okey. Okey, tak apalah. Itu tak boleh cerita, tak payah cerita panjang. Ya. Tapi tadi nak sebut orang ini tidak boleh juga dikisaskan. Jadi sebab apa tak boleh kisas? Ini sebabnya. Okey. Hukuman ta'zir. Hakim mempunyai kuasa penuh, absolute power, kuasa penuh, kuasa mutlak, nak jatuh hukum apa pun. Wa imma amaran, awak diberi 3 tahun probation, 3 tahun berkelakuan baik. Contoh dalam mahkamah kita macam itulah, dia kata kalau dia nak maafkan dalam mahkamah sivil, dalam mahkamah sivil dia sebut, okey, awak telah melakukan kesalahan ini, maka dengan ini awak dijatuhkan hukuman
berada di bawah jaminan polis selama 3 tahun ataupun maknanya dia akan sebutlah, kadang-kadang dia kata sebulan sekali kena pergi report kat polis ke balai polis ke, contohlah. Jadi itu macam amaran lah ataupun hukuman yang ringan lah, tapi dia juga boleh menjatuhkan hukuman yang lagi berat bergantung kepada kuasa dia. Masuklah. Dua naik ke? Okey. Okey, jadi dalam memilih hukum, tapi walau bagaimanapun hakim bukan dibiarkan begitu saja, iaitu dalam memilih hukuman yang sesuai dan munasabah bagi hukuman ta'zir, hakim hendaklah mengambil kira. Dia punya guidelines dia. Jadi hakim ni telah diberi latihan, diberi ajaran berkenaan dengan guidelines. Kalau dalam moden lah, kalau dulu dia kena ikut kaedah yang telah dibuat oleh hakim-hakim yang terdahulu, mengambil kira mengenai keadaan hidup serta latar belakang penjenayah. Mungkin satu kesalahan itu banyak sangat, benda yang dibuat itu benda yang banyak berlaku, macam dah jadi wabak, dah teruk sangat, hukuman kena berat. Tapi benda kesalahan tu baru je berlaku sekali ni, baru mungkin dikenakan hukuman yang ringan. Ataupun orang yang buat itu pesalah pertama kali. Bahasa pula sama sikit, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi.
InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Jadi berkenaan dengan ta'zir, hakim mempunyai kuasa penuh untuk melaksanakan hukuman atau kuasa mutlak, tetapi dia ada guidelines dia. Yang pertama, hukuman tadi adalah munasabah berdasarkan latar belakang kehidupan penjenayah tadi, sama ada kesalahan itu dilakukan oleh pesalah kali pertama atau sebagainya. Tadi kita dah sebut contoh dia, ya. Yang kedua, dalam melaksanakan hukuman ta'zir ada juga hukuman itu berkait dengan hak Allah. Hak Allah ni dalam undang-undang kita civil punya, dia panggil public law lah, undang-undang yang menyentuh orang awam, orang ramai, mencuri, termasuk juga membunuh tadi. Tapi dalam kes ini, kita ambil contoh mencuri, mencuri ni hak Allah, hukuman itu hudud adalah hak Allah. Jadi dalam ta'zir, macam mana pula hudud mencuri ta'zir? Iaitu tak cukup syarat dia. Dia curi kurang daripada jumlah nisab. Nisab je contohnya 1 dinar. Tiba-tiba dia curi setengah dinar sahaja, maka dia tak boleh dah kena hukum potong tangan. Habis kena lepas ke tak, dia kena hukum ta'zir. Dan hukuman ta'zir tu macam mana? Kena jatuhkan hukuman juga, tak boleh lepas, kerana ia adalah termasuk daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa hukuman dia? Mungkin penjara, mungkin sebat, bergantung kepada itu apa jenis, tapi kena jatuh hukuman. Tidak boleh dimaafkan kepada orang yang buat tadi, ya. Okey. Yang ketiga adalah dibolehkan bagi hakim memberi keampunan atau memaafkan atau meringankan hukuman ke atas penjenayah jika pada pendapatnya atau pada pandangan hakim tersebut perkara tersebut memberikan kebaikan kepada penjenayah tadi dan kepada orang awam. Dengan sebab dimaafkan itu dia memberi kebaikan. Kalau hukum tak ada apa-apa pun dapat dicapai, melainkan hukuman lah, tapi kebaikan pada orang itu dan awam sih tak memadai. Contohnya boleh jadi dengan hukuman yang berat ditukar pada hukuman kita panggil apa, khidmat masyarakat. Dia boleh memberi khidmat kepada orang ramai dapat manfaat, dalam masa sama dia dapat pelajaran jugalah, ya. Mungkin itu boleh dikenakan. Sebenarnya tak ada pun dalam hukuman, tapi dijatuhkan hukuman sebegitu, seumpama macam maaf jugalah tu, tapi ringan lah dia, Okey. Jadi boleh hakim, yang dipandangnya ialah maslahah kepada orang yang melakukan jenayah dan juga pada orang awam. Yang keempat, ya. Okey, yang keempat, hukuman ta'zir yang melibatkan hak orang perseorangan, maka orang yang mempunyai hak itu adalah berhak membuat keputusan sama ada mengampun, memaaf atau sebagainya. Kalau berkaitan dengan hak orang, apakah hukuman ta'zir yang berkaitan dengan hak orang? Contohnya fitnah, jenayah fitnah. Fitnah ni qadzaf. Qadzaf ada banyak. Satu, qadzaf hudud. Ini tertakluk kepada tuduhan zina ataupun mengandung anak luar nikah, anak tak sah taraf. Itu sahaja yang boleh dikenakan qadzaf, hudud. Tapi qadzaf ta'zir, tuduh orang mencuri, tak betul pun, tuduh orang rasuah, itu ta'zir, bukan hudud. Maka terpulang kepada orang yang terkena tuduhan tadi untuk memberikan kemaafan. Kalau dia maaf, boleh maaf. Kalau tak, hakim boleh jatuhkan hukuman berdasarkan kepada hukuman yang ada lah, ya. Okey. Itu okey, hukuman ta'zir melibatkan orang perseorangan. Hukuman ta'zir yang tidak semestinya untuk mensabitkan kesalahan penjenayah itu dengan keterangan saksi atau ikrar. Okey, dalam nak menjatuhkan hukuman ta'zir, dia tak perlu syarat-syarat yang ketat seperti dalam hukuman hudud. Zina lakukan hukuman hudud 4 orang saksi, ya. Okey, ta'zir tak perlu 4. Kalau zina macam mana? Zina apa yang kita boleh bandingkan dengan zina? Okey,
Rogol ni ada pendapat dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai zina bil ikrah, zina paksa. Maka dia ada dua hukuman. Satu hukuman hudud, sama ada sebab atau rejam, bergantung berkahwin atau tak kahwin. Yang keduanya ialah membayar mahar misli kepada orang yang dirogol tadi. Dia dapat mahar misli, iaitu bayaran mas kahwin. Bukan sebab dia nak kahwin. Orang kita pula faham, kalau dia rogol dia kena kahwin. Tak betul. Yang betul ialah orang yang merogol itu membayar mahar misli sebagai pampasan. Mahar misli itu apa? Iaitu mas kahwin yang kita katakan sesuai dengan orang yang dirogol tadi. Dia adalah dia punya itu dia, tapi kita nak sentuh malam ni panjang, kita pun dah saya rasa dah cukup dah. Cuma apa tu? Kita katakan tadi dalam menjatuhkan tadi saya sebut tentang habis apa yang serupa dengan zina, iaitu rogol. Jadi rogol ni kalau ikut mazhab Syafi'i memang zina, tapi kalau ikut mazhab lain dia kata bukan zina. Tapi boleh rogol boleh dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir. Kalau zina boleh tak guna DNA? Tak boleh. Kalau zina boleh guna tak video? Tak boleh. Tapi kalau rogol boleh tak guna DNA? Boleh. Boleh tak guna video? Boleh. Tetapi dengan syarat yang ketat jugalah. Walaupun guna DNA, kena check lah. Guna video, boleh tengok jugalah video tu tempered ataupun tidak. Sebab ramai je orang pandai sumpah impose buat kan. Jadi ada syarat-syarat, tapi boleh kalau dalam kes ta'zir. Tapi dalam kes hudud tak boleh. Jadi terpulang kepada pendakwa untuk mendakwa orang yang merogol tadi di bawah zinakah atau di bawah ta'zir. Jadi pada pandangan saya lah, orang yang rogol ni sesuai didakwa di bawah ta'zir. Sebab rogol tak berlaku depan orang ramai, 4 orang tengok kan, tak berlaku. Tapi boleh jadi berlaku di tempat tersembunyi. Kebetulan di tempat sembunyi itu ada kamera keselamatan, kan, yang macam ada kat jalan-jalan tu ada, maka boleh guna kalau guna ta'zir. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pula lain kali perbahasan kita berkaitan dengan perlaksanaan hukuman ta'zir. Tadi hudud kisah dah, tapi ta'zir kita ada baki beberapa syarat lagi untuk hakim menjatuhkan hukuman. Segala yang baik adalah dari Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafriqana min ba'di farqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.